Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cik puan, dapat sama-sama kita kumpul pada petang ini. Kita nak teruskan kembali dalam kita punya kelas ataupun dalam kita punya live kita lah pada petang ni. InsyaAllah, terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap-tap like. InsyaAllah, tuan-tuan cik puan, petang ni saya nak ceritalah, saya nak sambung sedikit. Saya nak sambung sikit pasal semalam. Kan, semalam kita dah bincang tentang ilmu fardu ain. Kan? Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap-tap like. Sekejap tuan-tuan cik puan Arid. Okey, insyaAllah. Tuan-tuan cik puan, baik, kita sambung semula. Ada orang tanya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Hari ni sambung tauhid sahaja. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Kita tengok macam mana. Boleh, tak ada masalah, boleh. Okey. Baik. InsyaAllah tuan-tuan cik puan, yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap-tap like dulu. Kan? Ini saya dah padam ni sebab pagi tadi kita ada kelas. Jadi kita kena padam yang semalam. Okey. Terima kasih. Okey. Ini hari ni kita nak bincang pasal apa? Hari ni kita nak sambung. Iaitu apa? Semalam kita dah cerita kan tentang ilmu fardu ain. Malam kita dah cerita tentang ilmu fardu ain. Ingat lagi kan? Ingat lagi tak? Jangan lupa Okey. Kecil sangat tak apa. Kita besarkan sikit. Yang baru masuk boleh bantu follow dulu. Follow, share dan tap like. Okey. Masuk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semalam sempat catat ilahiyah, nubuah, sam'iyah mungkin. Okey, tak apa. Semalam kita dah cerita iaitu ilmu fardu ain pecah 3. Semalam saya cerita tentang ni. Apa tu? Setiap mukallaf. Okey. Jadi hari ni kita nak cerita pula fardu ain pecah 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Okey. Kita ulang lagi semula Baik. Inilah 3 ilmu yang berada pada ilmu fardu ain. Selain daripada 3 ilmu ini, nama dia fardu kifayah. Terima kasih yang bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Selain daripada 3 ilmu ni, nama dia fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah? Nak tulis mana? Saya tulis sini Fardu kifayah. Apa dia ilmu fardu kifayah? Contoh. Tajwid. Apa lagi? Tafsir. Lagi hadis. Lagi sirah. Ini adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Nampak tak? Ni dia. Okey. Tu dia. Ini fardu ain. Dia macam ni lah. Cahaya, pencahayaan, faktor pencahayaan. Kita masuk sikit.
Tauhid ni apa? Tauhid adalah perkara berkaitan dengan akidah. Akidah. Saya tengok okey je Ustaz. Oh, dia macam ni. Nampak tak ada cahaya kat sini? Cahaya. Lampu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Yang baru masuk, follow, share dan tap like. Okay. Akidah ataupun lain dia rukun iman. Rukun iman. Ni rukun iman. Pegangan hati. Pegangan hati. Seterusnya faith. Faith pasal apa? Pasal syariat. Ataupun lain dia rukun Islam. Rukun Islam. Tasawuf. Tasawuf perkara berkaitan dengan akhlak. Ni dah ulang ni. Ulang lagi ke? Tak apa, ulang lagi. Orang kata apa? Biar cair, biar cair. Ni dia. Dia kalau belajar memang macam tu. Belajar memang kena ulang-ulang. Maksudnya biar cair ya benda tu. Orang kata cair tu macam padu lah. Kan? Seterusnya. Masuk pula pada ilmu tauhid. Okay, ni saya laju sedikit saya laju sikit. Tapi tak ada masalah, tak apa. Nak tanya boleh tanya. Kan? Ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Yang saya boleh jawab, saya bantu jawab. Kalau saya tak tahu jawab, saya cakap saya tak tahu. Okey. Itu dia. Seterusnya, masuk pula pada ilmu tauhid. Masuk pula pada ilmu tauhid. Ingat ilmu tauhid pecah berapa? Ilmu tauhid pecah 4. Ilmu tauhid pecah 4. Terima kasih bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Jangan lupa tap like. Follow, jangan lupa follow. Ni, follow dulu follow. Yang pertama ilahiyah. Yang pertama ilahiyah. Yang kedua nubuwah. Yang ketiga sam'iyat. Dan yang keempat mumkinat. Okey. Pergi pula pada yang pertama. Pergi masuk pada yang pertama. Oh, tak nampak ilahiyah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Melo. Ilahiyah pasal apa? Ketuhanan. Ketuhanan. Nubuah kenabian. Sam'iyat pasal apa? Perkara ghaib. Perkara ghaib. Mumkinat pasal makhluk. Makhluk. Itu dia. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Tuan-tuan cik puan kalau tak nampak bagi tahu saya zoom sikit. Okey, cantik. Sekejap. Nampak. Okey, nampak cantik. Sekejap Okey. Mana Ustaz Sufi? Ustaz Sufi dia ada program. Dia ada urusan lain lah. Okey. Petang memang saya buat lah, jangan risau. Petang memang saya je. Tak ada orang lain. Okey. Seterusnya, ilahiyah pecah berapa? Ilahiyah pecah 3. Ilahiyah pecah 3. Wajib, mustahil, harus. Ini dia. Nubuah pun sama. Pecah 3. Wajib, mustahil, harus. Saya short form je lah Buat faham. Kalau tak faham, tanya. Okey. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seri Mati. Alhamdulillah. Follow dulu. Tap like, jangan lupa. Anak murid kena tap like. Okey. Apa dia wajib mustahil harus ni? Pada ilahiyah, inilah perkara yang dinamakan sifat 20. Inilah perkara yang dinamakan ni. Apa dia perkara wajib? 20 sifat wajib bagi Allah. Apa dia perkara mustahil?
20 sifat mustahil bagi Allah. Berapa sifat harus bagi Allah? 1 sifat harus bagi Allah. Ni dia. Okey. Nubuah pula, apa dia? Wajib mustahil harus. 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat mustahil bagi Rasul. 1 sifat harus bagi Rasul. Ini dia. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Saya zoom sikit. Ni dah paling zoom dah ni. Oh, besar betul muka saya ni. Bahaya betul. Dia kena kecil. Okey, cantik. Okey, nampak ni 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah. Ni kenapa gelap sangat ni hidup? Okey. Dan seterusnya. Seterusnya. Sampai sini. Apakah yang dikatakan lepas fardu ain? Ustaz kata nak lepas fardu ain Ustaz. Sampai tahap mana yang kata lepas fardu ain tu? Sampai tahap mana? Okey. Iaitu yang dikatakan Okey. Okey, comel dah. Okey. Yang dikatakan lepas fardu ain. Macam mana dikatakan lepas fardu ain? Adakah dengan kita hafal sifat 20 saja dah lepas fardu ain, tuan-tuan cik puan? Cuba respon sikit. Dah hafal sifat 20 dah lepas fardu ain ke belum? Cuba respon. Okey, belum. Cantik. Okey. Kalau belum macam mana? Yang dikatakan lepas fardu ain tu sampai macam mana? Kan? Okey, alhamdulillah. Hebat semua dalam ni. Semua kata belum. Okey. Jadi bagaimana yang dikatakan lepas fardu ain? Sampai boleh dirikan dalil. Oh, dirikan dalil. Oh. Tinggi ayat ni. Okey. Kena tahu dalil ijmali. Kena kita faham untuk diri. Kita faham untuk diri. Itu kena perhalusi lagi. Akli dan nakli. Oh, ini tinggi ni. Ini level-level power ni. Power ni. Dalil. Okey, cantik dalil. Baik. Saya terangkan. Banyak mazhab ni. Maaf, Ustaz tanya. Fardu ain tu macam mana nak terangkan untuk orang bukan Islam ya? Untuk orang bukan Islam tanya. Ni dia. Itu perbahasan tu panjang kalau nak cakap. Kan? Kita boleh jawab kewajipan yang perlu dipelajari. Perkara yang wajib dipelajari. Perkara yang wajib dipelajari. Okey. Boleh ulang semalam. Boleh ulang yang semalam tu. Yang semalam saya buat live tu, ulang perkara mukallaf tu. Ulang tu je. Kan? Kalau ada kata macam tak faham lagi, cakap dia, jom. Belajar dulu, belajar. Jazam. Okey. Dia macam ni. Disebabkan banyak yang memberikan pendapat. Ada yang betul, ada yang kurang tepat. Ada juga yalah, yang betul dan kurang tepat. Saya ajarkan tuan-tuan cik puan, saya berikan jawapan yang paling tepat. Nak tak? Nak ke tak nak? Saya berikan jawapan yang paling tepat. Ni sebab banyak sangat mazhab ni, bahaya. Okey. Dia perkara berkaitan dengan akidah. Ini kena tulis tuan-tuan cik puan. Perkara berkaitan dengan akidah kan tidak boleh berbeza. Dengar tu. Ni dia. Perkara berkaitan dengan akidah tidak boleh berbeza. Dan perkara yang berkaitan dengan akidah wajib sama semua.
Ni pada akidah pada ilmu tauhid semua wajib pegang yang satu. Satu ilmu saja. Satu kefahaman. Berbeza dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh dia furuk dia banyak. Macam perbezaan pendapat sangat banyak. Ni bagi perkataan yang orang awam mudah faham lah. Okey. Akidah tak berbeza, tapi cara faham yang mungkin berbeza. Faham kena sama. Memang akidah kita beza. Dia kalau fahaman yang bukan faham ni. Salah faham boleh menyebabkan kita bercanggah ataupun berbeza pendapat. Gitu dia. 3 rukun makrifat tu ke ustaz. Ini okey, yang pasal makrifat tu nantilah saya terangkan. Kena terangkan juga. Nanti. Itu mungkin tengok kalau saya sempat saya terangkan. Okey. Tak apa, akidah kita wajib faham yang sama. Okey. Dia cara penyampaian cara belajar berbeza boleh, tapi kefahaman sama. Macam gitu. Faham tak tuan-tuan cik puan? Mungkin saya ajar kat tuan-tuan cik puan macam gini. Lepas tu tuan-tuan cik puan jumpa ustaz yang ajar tahu akidah, dia cara dia lain. Mungkin cara dia tak tunjuk rajah, tapi faham benda yang sama. Gitu dia. Kan? Okey. Dia kalau faham berbeza itu yang jadi bercanggah tu. Okey, faham cantik. Dah faham cantik. Okey. Dalam Asy'ariyah dan Maturidi ada masalah furuk tak? Ada, tetapi sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Dan perkara itu juga bukanlah masalah yang besar. Begitu. Okey. Macam contoh, saya cerita dulu. Kita pegang Asy'ariyah ke Maturidiyah, tuan-tuan cik puan? Kalau ada furuk maknanya ada beza lah. Dia macam mana nak terangkan? Dia kefahaman macam ginilah. Saya tunjuk contoh Kita pegang Asy'ariyah ke Maturidiyah, tuan-tuan cik puan? Kita pegang Asy'ariyah ke Maturidiyah? Kita pegang Asy'ariyah, betul. Kan? Kita pegang Asy'ariyah. Kenapa nama dia sifat 20? Sedangkan kalau ikut yang sebenar, Imam Asy'ariyah kan? Asy'ariyah hanya 13 sifat sahaja. Ni Asy'ariyah. Asy'ariyah hanya 13 sifat sahaja. Furuk apa? Furuk tu dia pandangan lah. Okey. Cabang, betul, cabang. Dia banyak. Kena belajar lebih lah. Sabar dulu. Tenang dulu. Okey. Kita Asy'ariyah. Asy'ariyah hanya pegang 13 sifat sahaja. Tapi kenapa kita panggil sifat 20? Okey, betul tu. Ni tengah ngajar lah ni. Kita Asy'ariyah kan? Pegangan Asy'ariyah hanya 13 sifat sahaja. Tetapi kenapa kita panggil sifat 20? Kenapa kita tak panggil sifat 13? Cuba respon sikit. Okey. Gabung dengan Maturidi. Okey, lain ada jawapan lain tak? Yes, betul. Cantik. Ini jawapan dia ni. Kenapa nama kita panggil sifat 20, tak panggil sifat 13? Kerana kita meraihkan pandangan Imam Maturidi. Imam Maturidi dia 20 sifat. 20 sifat. Macam mana boleh 20 sifat ustaz? Kan? Ini nak bagi tuan-tuan cik puan rasa dulu. Okey. Tak apa, saya cakap je tuan-tuan cik puan, faham tu tak apa. Itu nak
nak lebih mendalam faham, kena join kelas. Dalam live, kebiasaannya kita dengar je lah dulu, dengar je. Tak apa. Mana yang boleh faham, fahamkan. Mana yang tak boleh faham, belajar. Jangan faham sendiri. Jangan faham sendiri. Iaitu kalau kita belajar pada sifat 20, kan? Sifat 20 dia pecah 4. Pada sifat 20, kan? Sifat 20 dia pecah 4, tuan-tuan cik puan. Ni biasa saya ngajar dekat dalam kelas. Kan? Lebih nak tanya bab nombor pula kami ni. Tapi tak mahu faham isi sifat 20. Tak apa. Saya terangkan je. Kaedah sifat 20 tu dak muktamad ke? Ke ada nanti penambahan? Muktamad. Tak ada. Takkan ada penambahan sehingga hari kiamat. Memang nama dia sifat 20 sehingga hari kiamat. Okey? Itu dia. Kalau kita belajar pada sifat 20, nanti kita akan belajar 4 perkara. Yang pertama, nafsiyah. Yang kedua, salbiyah. Yang ketiga, ma'ani. Dan yang keempat, ma'nawiyah. Itu dia. Kata akidah tak boleh beza, tapi boleh pula ada furuk. Kalau dah ada furuk, dah tentulah beza. Sebab kenapa cakap macam ni? Sebabnya yang pertama tak belajar. Faham tak? Yang pertama tak belajar. Sebab itulah kita bertanya seperti ini. Gitu je. Okey. Sifat wajib 20 ni terhad 20 sahaja ke ustaz? Bukan terhad. 20 ni muktamad. Inilah yang ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah pegang. Inilah yang kita pegang. Okey, inilah yang kita pegang. Okey. Dia bukan, jangan sebut terhad. Terhad tu seolah-olah apa? Macam kita menyempitkan. Nampak tak? Okey. Nanti dalam kelas kita belajar dari mula. Betul. Dalam kelas, kami ada kelas. Okey. Ustaz, boleh sebut semula yang sifat 20 ni. Sifat 20, nanti dia akan pecah 4. Pegangan mana yang paling tepat bagi orang awam? Ada orang cakap kena ikut ahli hadis, salaf. Mudah bagi orang awam, salah. Siapa pegang macam ni, salah. Okey? Orang awam paling mudah nak kenal Allah, inilah jalan dia. Tak, orang kata, ustaz, boleh tak saya nak kenal Allah tapi tak nak lalu sifat 20? Tak nak lalu sifat 20. Jawapan dia, sekarang ni tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Kerana inilah perkara yang telah diijmakkan oleh para ulama. Tuan-tuan, cik puan, kalau tak percaya perkataan saya, pergilah jumpa mana-mana mufti. Pergilah jumpa. Saya cakap, saya orang Johor. Saya negeri Johor. Boleh tanya mufti kami, kan? Ataupun mana-mana mufti selain mufti yang satu itu. Tuan-tuan cik puan tahu sendiri kan? Kalau kenal sini tak apalah. Dan inilah perkara yang dibawa dalam RUU Mufti Wilayah. Okey. Mana ada ijma' ustaz? Siapa yang kata tak ada ijma'? Pelik juga ni kan? Tuan Hamka belajar guna kitab apa ya? Yang kata tak ada ijma' ulama'. Setakat yang saya baca buka kitab lah, memang tuan-tuan cik puan tahu tak sumber agama ada 4? Tuan-tuan cik puan tahu tak sumber agama ada 4? Kaedah Asy'ariyah bukan ijma' ulama'. Kalau bukan ijma' ulama', kenapa perkara itu difatwakan?
Ini ulama ni. Imam Asy'ariyah bukan para sahabat, tak. Ini kita nak bagi orang awam jelas perkara ni. Sebab apa? Sebab ramai orang sekarang ni dia tak faham. Dia tak faham. Inilah yang kita pegang. 4 sumber agama, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ia mungkin jumhur. Kenapa ada perkataan mungkin? Kenapa ada perkataan mungkin? Kan? Kenapa ada perkataan mungkin di situ? Lepas tu saya kata jangan, kita tak boleh layan orang-orang macam ni. Dia menyebabkan kekeliruan. Ijma' itu sepakat para ulama'. Ijma' ulama' adalah sepakat para ulama'. Tuan-tuan, cik puan. Macam mana saya nak terangkan lagi perkara ini? Sebab tu saya kata minta follow. Follow, share dan tap like. Kan? Sebab tu saya kata tuan-tuan, cik puan, perkara ni orang awam kena tahu ni. Ni kalau tak tahu ni tak belajar. Sedangkan perkara inilah saya kata saya bukan ustaz, tuan-tuan, cik puan. Jangan orang kata apa, bukannya nak suruh ikut saya, bukan. Tetapi ikutlah kitab. Okey. Tunjuklah ustaz guna rujukan mana ustaz? Ini. Saya menggunakan kitab Matan Faridah. Faridul Faraid fi ilmi aqaid. Ni, saya gunakan kitab ni. Kalau tuan-tuan, cik puan macam tak percaya sangat, boleh dapatkan kitab ni. Sekejap. Ni kitab ni macam ni. Ni. Boleh dapatkan kitab ni. Okey. Ni dia. Dapatkan kitab ni tuan-tuan, cik puan. Okey. Biasa masuk golongan Wahabi, kali ni masuk golongan Salaf pula. Oh, power lah. Hebat kita hari ni. Biasanya ustaz, saya pening dah. Saya dah tak nikah. Nama kitab, screenshot lah. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Dah tunjuk kitab dah. Ni tunjuk kitab dah ni. Ini kitab ni apa? Kitab ni adalah kitab ulama' muktabar. Okey. Macam mana? Bingung jadi. Sebab itulah takkan saya nak kena ajar pula apa itu salaf, apa itu khalaf. Ustaz tak jual ke kitab ni? Ada. Ada. Kitab Matan Faridah dengan Desa Tauhid, yang mana dulu nak belajar. Boleh belajar mana-mana. Kami juga ada juga gunakan kitab Risalatul Tauhid. Ada juga. Cumanya kitab Risalatul Tauhid dia tebal sikit. Dia tebal. Ni dia. Kita guna apa? Kita guna ni . Boleh ke ustaz nak guna dua-dua? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Tu dia. Tak apalah tuan-tuan, cik puan. Dengar je lah. Dengar je. Jangan gaduh-gaduh. Tak baik gaduh. Betul, ni memang kitab lama ni. Ini dah ratusan tahun dah ni. Yelah, ilmu dia. Ni cetakan baru. Ya. Cantik tu. Okey. Seterusnya. Yang dikatakan lepas fardu ain. Dengar betul-betul. Tuan-tuan, cik puan, dengar betul-betul. Minta tolong follow. Tap-tap like. Ni tap-tap like macam mana ni? Gaduh je banyak ni. Tap-tap like, jangan lupa. Tap-tap like. Share. Ni, share dekat kawan-kawan. Tak kisahlah. Kawan-kawan tu ahli sunnah ke, kawan awak tu wahabi ke, kawan awak tu salafi ke. Baca semua. Ajak semua. Kan? Jadi kalau orang awam tak faham benda ni, dia pening ni. Pening. Dia pening. Bahaya. Okey. Cantik. Dah tap-tap like, cantik. Seterusnya. Yang dikatakan lepas fardu ain adalah belajar sifat 20 dengan dalil. Wajib belajar sifat 20 dengan dalil. Dan dalil di sini bukanlah dalil nakli yang menggunakan nas Al-Quran dan hadis. Tetapi dalil di sini adalah dalil ijmali sahaja.
Dalil ijmali sahaja. Jangan hadkan sifat Allah kepada 20. Sebab itulah tuan-tuan cik puan, saya kata kena belajar. Sebab itulah kena belajar. Kan? Sifat Allah tidak terkira. Sifat Allah tidak terkira, tetapi sifat yang wajib dipelajari. Dengar ni, sifat yang wajib dipelajari, ni wajib dipelajari ada 20 sifat sahaja. Kalau kita dah faham 20 sifat ni, insya-Allah betul dah akidah kita. Ada tak saya kata, tuan-tuan cik puan, sifat Allah hanya 20? Ada tak? Siapa yang letak wajib dipelajari? Tuan-tuan cik puan, ni kitab ni. Kitab ni. Nak saya buka ke? Nak saya buka ke? Tuan-tuan, saya buka lah tuan-tuan cik puan. Aish, ni. Sini. Mai. Come here. Jap. Okey. Dengar betul-betul tuan-tuan cik puan Okey. Dengar betul-betul tuan-tuan cik puan. Wajib tu mesti ada perintah dari Nabi. Siapa kata? Sebab itulah saya kata dengan tuan-tuan cik puan. Buka kitab Matan Faridah, kan? Buka kitab Matan Faridah, buka muka surat yang kelima. Buka muka surat yang kelima. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baris daripada bawah. Daripada atas. Dengar betul-betul, dengar. Ustaz kata wajib, mesti ada sumber dari Nabi. Tuan-tuan, cik puan, jika mana kita tak faham prosedur ilmu, maka kita akan kata seperti itu. Okey. Kalau ada sifat wajib, mesti ada sifat sunat. Siapa ajar ni? Pelik jugalah. Cuba tuan-tuan cik puan bagi tahu saya rujukan mana. Okey, saya bacakan Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, barang yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Nampak tak? Saya tunjuk. Tengok ni Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, barang yang wajib diketahuikan dia atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat atau khilaf. Khilaf ni apa? Khilaf ni pada Imam Maturidi yang lagi akan datang. Dan kaul yang rajih itu kaul yang pertama, iaitu apa? Iaitu 13 sifat. Dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahuikan atas jalan ijmal. Tiada harus dinafikan dia dengan ijma'. Kerana ada setengah daripada segala perkara kamalat itu, kesempurnaan, maka barang siapa menafikan. Nampak tak ni tuan-tuan cik puan? Saya tunjuk Barang siapa menafikan dia, iaitu menafikan apa? Menafikan sifat 20, jadi ia kufur. Nampak tak ni tuan-tuan cik puan? Wal'iyazubillah. Bukan saya kata tuan-tuan cik puan.
Tetapi ini perkataan para ulama. Siapa yang menafikan sifat 20, jadi ia kufur. 13 ke 20 ni? 20 tuan. Sebab apa? Sebab tak faham antara Asy'ariyah dengan Maturidi. Itu yang duk ulang-ulang. Ustaz, 13 ke 20 Ustaz? 13 ke 20 Ustaz? 13 ke... Dia ratib perkara itu. Boleh sebutkan siapa ulama itu? Baik. Ulama yang mengatakan adalah pengarang kitab. Iaitu apa? Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ataupun digelar sebagai Syekh Ahmad Al-Fatani. Nampak tak? Saya bukan ikut perkataan saya. Ini perkataan ulama. Ini perkataan ulama. Nafi kaedah faham sifat Allah bukan bermakna siapa yang menafikan sifat 20 jadi kufur, tuan-tuan cik puan. Bukan saya kata. Ini ulama yang kata ni. Kalau ulama pun tuan-tuan cik puan tolak, macam mana saya nak? Kan? So macam mana? Saya tahu tuan-tuan cik puan. Tuan-tuan cik puan tanya seperti ini. Saya tahu ini adalah hasil daripada tuan-tuan cik puan tengok debat antara Salman Ali dengan Piu Faiz. Betul tak betul tuan-tuan cik puan? Sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan. Nampak tak? Bila mana tuan-tuan cik puan tak belajar prosedur ilmu, lepas tu tengok orang berdebat tentang sifat 20, tuan-tuan cik puan ikut yang menang. Saya tak nafi sifat 20, tapi kami nafi kaedah memahami sifat 20. Okey. Siapa yang menafikan? Siapa yang menafikan? Tuan ataupun memang ada yang cakap kena nafikan kaedah? Maturidi bukan setaraf Syafi'i lah. Nampak tuan-tuan cik puan? Tuan-tuan cik puan gelarkan Imam Syafi'i Syafi'i je, macam member. Macam mana tu? Kan? Tuan-tuan cik puan panggil Imam Syafi'i dengan nama Syafi'i. Ingat Syafi'i tu kawan tuan-tuan cik puan ke? Itu ulama besar tuan-tuan cik puan. Dan kita yang pegang benda tu. Nak tulis panjang ustaz, alasan. Itu alasan semua tu. Itu alasan semua tu. Dahsyat lah tuan-tuan cik puan ni. Ulama pun tolak. Allahu Akbar. Siapa guru tuan-tuan cik puan? Kan? Itu kalau panggil raja dengan nama je tu, tuduh orang kufur lagi teruk. Siapa cakap saya tuduh orang kufur? Sedangkan itu perkataan para ulama, bukan perkataan saya. Nampak tak? Oh, bergaduh ni, gaduh ni. Uish, bahaya ni tuan-tuan cik puan ni. Bahaya ni. Kenapa tak ikut ulama besar Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menyusun pada perkara fiqah. Imam Syafi'i tak menyusun pada perkara akidah. Macam mana? Power tak? Hebat kan? Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan cik puan, saya kata jangan macam ni. Okay. Biar ada stres, biar. Sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan, kalau tuan-tuan cik puan rasa saya ni ngajar benda yang salah, saya cakap dengan tuan-tuan cik puan, pergi report. Pergi report saya. Pergi jumpa Jakim. Jakim, dia ni ngajar sifat 20 ni. Pergi report dia, tengok macam mana. Kan? Jangan macam tu. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Kalau tuan-tuan cik puan betul prosedur ilmu, tuan-tuan cik puan tak akan cakap seperti itu. Kan? Tuan-tuan cik puan, perkara ini kami bawa tunjuk pada mufti tuan-tuan cik puan. Bukan saya ngajar ni, saya tak rujuk orang. Lepas tu saya kata, kalau tuan-tuan cik puan rasa saya ni ajar salah, tolak saya, tolak. Tolak tuan-tuan cik puan. Jangan tak tolak saya pula. Tapi tak apa. Tapi kalau tuan-tuan cik puan, mungkin suatu hari nanti Allah bagi hidayah pada tuan-tuan cik puan. Tuan-tuan cik puan nampak, ya Allah, inilah jalan yang sebenar. Nak kembali pada Allah, tak ada masalah. Kami buka pintu seluas-luasnya untuk tuan-tuan cik puan datang, belajar,
akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan inilah perkara yang kita akan pegang sampai mati, tuan-tuan cik puan. Ni bukan saya kata, tuan-tuan cik puan. Inilah perkataan yang ulama sebut. Ini kalam ulama, bukan kalam saya. Ni bukan kalam saya, tuan-tuan cik puan. Baik. Jemaah itu para sahabat. Boleh saya tahu guru mana yang ajar Tuan Muzani seperti itu? Okey. Sekejap Itulah saya kata, tuan-tuan cik puan, kena belajar kitab. Lakum dinukum waliyad. Dah lah, tak apalah, biar. Dengar betul-betul. Okey. Guru depa Mazdah. Tak baik, tuan-tuan cik puan Okey. Ingat, belajar sifat 20 sampai dalil. Belajar sifat, terima kasih. Ini masuk ni, dah tap like belum ni? Tap like dulu, tap like dulu. Oh, gaduh ni. Tap like banyak-banyak. Tap like, share. Kan? Kalau rasa macam salah, pergi share dekat mana-mana mufti semua. Mufti ke, qadi ke, suruh diorang masuk, tengok. Ustaz, dia ni ajar betul ke salah? Okey. Korang lagi, gitulah. Okey. Senang Tak apa, share. Pergilah share dekat mana-mana ustaz ke, mana-mana tu ke. Pergilah share. Betul je kata tuan-tuan cik puan, share semua, jangan gaduh-gaduh. Yang gaduh ni amalan Wahabi je. Yang suka debat ni amalan Wahabi. Okey, senang cantik. Kita bukan lebih tertarik pada perdebatan, tapi kita nak orang awam faham perkara yang sebenar. Itu yang betulnya. Kita faham perkara yang sebenar. Kan? Kalau rasa macam tak percaya sangat, datang. Kami ajak tuan-tuan cik puan datang dekat kelas kami. Dekat mana? Dekat Taman Seri Putra. Taman Seri Putra, Kempas, Johor Bahru. Label bukan budaya orang Islam. Yelah, tak apalah, ikut. Betul lah tu. Betul. Cantik. Terbaik. Okey. Settle dalil ijmali settle Sampai kena tahu buat dalil tau. Boleh. Nak tanya boleh. Tak ada masalah. Ni dah masuk Aristotle ni, bahaya ni. Dah masuk Aristotle. Tak apalah. Kita ni je. Ingat, selagi mana kita tak settle pada dalil. Contoh, selagi mana kita tak settle pada dalil, maksud tak settle pada dalil macam mana ustaz? Okey, dalil ijmali macam mana? Dalil ijmali adalah dalil yang ringkas. Dalil yang dalil akli lah, orang panggil dalil akli. Dalil yang menggunakan akal fikiran, yang mengikut panduan para ulama. Dengar betul-betul. Dalil ijmali adalah dalil yang menggunakan dalil akli, mengikut panduan para ulama. Bukan ikut akal kita. Okey? Bukan ikut akal kita. Okey, cantik. Sering orang kata jumpa di akhirat, tunggu di akhirat. Soalannya akhirat tu kat mana? Oh, power ni. Kalau ada orang tanya, soalannya akhirat tu kat mana? Cakap je, wallahu a'lam. Saya tak tahu. Itu rahsia Allah. Mana setakat ni tak pernah lagi, kan? Hadis Nabi yang mengatakan akhirat di mana? Wallahu a'lam. Cakap gitu je. Okey. Sahabat ikut Asy'ariyah ke? Nampak tak? Dia dah main dah. Oh, banyak betul geng-geng dia petang ni. Petang ni tuan-tuan cik puan, saya nak santai je sebenarnya. Akal ulama pun berbeza tak apalah, ikutlah mana-mana nak pegang, ikut, tak ada masalah. Ikutlah. Nak ikut Aristotle ke, nak ikut Mazhab, nak ikut Mufti Perlis ke, ikutlah mana-mana, saya tak kisah. Saya tak kisah tuan-tuan cik puan. Yang penting saya ikut Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Inilah yang saya ikut. Okey. Contoh
Dalil ijmali. Dalil yang ringkas lah, yang menggunakan akal fikiran. Orang tanya kan? Orang tanya. Apa dalil Allah wujud? Apa dalil Allah wujud? Ni nak ikut Ninja Turtle ni. Itulah. Dalil Allah wujud, dalil ijmali Allah wujud adalah alam ini. Alam ini adalah bukti bahawa Allah itu wujud. Dalil Allah wujud. Dalil, bukan. Itu dalil ijmali pada sifat wujud. Sifat yang pertama. Nampak? Dia dah masuk geng-geng amrun iktibari, kan? Intizari, ikhtiari. Dah habis tu, geng-geng tu lah. Kan? Dah lah tuan-tuan cik puan, jangan gaduh lah. Diorang pun nak belajar tau tuan-tuan cik puan. Diorang pun mencari ilmu yang sebenar. Walaupun diorang hanya mengikut Quran dan hadis sahih. Okey. tak apa. Okey, itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih moderator Moderator tolong. Okey. Seterusnya. Cantik. Ustaz, isteri Ustaz kat mana? Isteri saya di mana ya? Saya lupa pula kat mana. Tolong Puan Seri tolong jawabkan kat mana isteri saya. Saya macam tak jumpa lagi tak? Tak jumpa lagi. Okey. Dia tengah ambil SPM tu. Tengah ambil SPM. Dia tengah ambil SPM. Okey, seterusnya. Pada nubuah pula macam mana? Dah. Mana tadi? Bahaya betul lah dia. Habis lah semua. Dah kata pula mana? Nasib baik SPM. Itulah, nasib baik tengah SPM. Okey. Seterusnya, pada nubuah pun sama juga. Belajar sampai dalil juga. Sama juga. Sama juga. Ustaz, kat mana nak belajar dalil? Boleh guna kitab ni. Okey. Itu dia. Dan kalau tuan-tuan cik puan rasa macam Ustaz, macam tak jelas Ustaz, boleh daftar kelas. Jangan risau. Kita ada kelas pengajian fardu ain. Saya buka kat tuan-tuan cik puan. Kita ada kelas pengajian fardu ain. Okey? Iaitu apa? Kelas pengajian fardu ain kami mengajarkan tuan-tuan cik puan 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama ilmu tauhid. Okey. Yang kedua ilmu fiqh. Ilmu tauhid kami menggunakan kitab Matan Faridah. Kitab fiqh, ilmu fiqh kami menggunakan kitab Matla'ul Badrain. Dan ilmu tasawuf kami menggunakan kitab Hidayatus Salikin. Kelas online ke? Ada online dan offline. Kelas kami insya-Allah bermula pada hari Jumaat ini pukul 8 malam. Kita ada kelas pagi, tapi kelas pagi tu kelas yang dah lama lah. Itu orang panggil senior-senior lah. Ini kami buka kelas untuk pelajar baru. Yang memang tak pernah join kelas, kan? Kita belajar 3 kitab ni tuan-tuan cik puan. Saya beritahu. Dan kelas kami setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat pukul 8 malam hingga pukul 10.30 malam. Okey? Tu dia. Ada rakaman. Dapat grup tertutup. Lagi apa lagi? Boleh bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan fardu ain. Okey, macam mana? Ada yuran. Yuran bulanan hanya RM50 sahaja tuan-tuan cik puan. Untuk pelajar online. Okey, untuk pelajar online. Hanya RM50 saja tuan-tuan cik puan. Bulanan Bulanan. Kelas 4 kali sebulan. Setiap Jumaat lah. Kalau Jumaat tu ada 5 kali, maknanya 5 kali lah dalam bulan tu. Okey. Ini kalau untuk yang jauh-jauh. Siapa yang nak daftar, boleh tekan dekat beg kuning tuan-tuan cik puan. Boleh tekan dekat beg kuning. Ini yuran pendaftaran.
Siapa yang tekan dekat beg kuning ni, saya akan terus masukkan tuan-tuan cik puan dekat dalam grup kelas. Jangan risau. Kelas lagi 2 hari je ni. Lagi 2 hari je tuan-tuan cik puan nak mula ni. Lagi 2 hari je nak mula. Okey. Terbuka umur berapa? Terbuka daripada mukallaf. 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 Okey. Kelas fardu ain. Betul ni. Dapat 3 kitab ni. Kita belajar 3 ilmu ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dan pengajian kita bukanlah pengajian yang ambil satu bab tak. Kita belajar daripada kulit ke kulit. Itu cara pengajian berkitab lah. Okey. Tu dia. Okey. Alhamdulillah. Betul. Ustaz, maaf nak tanya. Apa maksud i'jad wal i'dam? I'jad ni mewujudkan. Dia pada perkataan wujud. I'jad ni menjadikanlah, menjadikan. I'dam ni daripada perkataan adam. Iaitu mentiadakan. Ini pada perkara ta'alluq sifat qudrah. Afwan. Merah kitab apa? Merah kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin. Ustaz, ada tak? Ustaz nak tanya, kitab Tajul Muluk tu okey ke? Allahu Akbar. Itu kena PM tepi tu. Itu kena PM tepi. Okey. Siapa yang nak daftar boleh tekan dekat beg kuning. Tekan dekat beg kuning tuan-tuan cik puan. Kelas hari Jumaat ni pukul 8 malam. Dah tak lama dah ni. Bukan. Dah tak lama nak mula kelas. Bukan tak lama hidup. Okey. Betul. Kita ada offline dengan online. Kalau luar daripada JB boleh join kelas online. Yuran bulanan hanya RM50 sahaja. RM50 sebulan. Sebulan 50 je tuan-tuan cik puan. Kelas 4 kali sebulan. 50 4 kali sebulan. Power tu. Hebat tu. Belajar 3 kitab ni. Kita belajar 3 kitab ni tuan-tuan cik puan. Yang dekat beg kuning tu, itu adalah yuran pendaftaran termasuk dengan dapat 3 kitab ni. Tuan-tuan cik puan bukan beli asing. Bukan beli asing. Yuran pendaftaran dah termasuk dengan dapat kitab. Tu dia. Ni siapa yang berminat, insya-Allah tuan-tuan cik puan boleh belajar. Tapi saya tanya, minta tolonglah. Jangan tanya saya, Ustaz, kelas habis bila? Jangan tanya saya tuan-tuan cik puan. Kerana kita punya cara pengajian kita mengambil kaedah para ulama. Kita belajar daripada kulit ke kulit. Jadi kalau nak cakap berapa tahun tu, wallahu alam lah, saya tak tahulah. Mungkin 10 tahun. 10 tahun lah. Okey. Terjemah ikut kepala sendiri. Sebab itulah jangan layanlah dia orang ni. Okey. Tu dia. Betul. Pendaftaran tak termasuk dengan yuran bulanan. Okey. Ini ingat tuan-tuan cik puan utama niat belajar nak lepas fardu ain tuan-tuan cik puan. Kita belajar ilmu fardu ain ni nak lepas fardu ain, bukan nak debat dengan orang, bukan nak gaduh-gaduh, bukan. Nak lepas fardu ain tuan-tuan cik puan. Itu dia. Kan? Nak dapat redha Allah. Baik. Jadi siapa yang berminat boleh tekan dekat beg kuning. Nampak? Memang murah sangat dah. Murah sangat dah. Memang murah dah. Berapa lama je nak habis? Wallahu a'lam. Saya tak boleh nak janjikan bulan bintang. Kan? Takkan saya nak kata, tuan-tuan cik puan masuklah kami 2 tahun khatam kitab ni. Power. Jadi kalau orang tanya saya, berapa lama nak habis? Saya kata, kita belajar je lah. Beg kuning tu, 50, berapa kitab? Dapat 3 kitab ni. Dapat 3 kitab termasuk dengan yuran pendaftaran tuan-tuan cik puan. Nampak tu? 2 baris kadang-kadang sekali kelas. Makan tahun. Kan? Siapa? Dalam kelas pun ada juga pelajar-pelajar kami tuan-tuan cik puan. Kan? Yuran bulanan berapa? Yuran bulanan hanya RM50 sahaja. Kitab Jawi, ya betul. Kitab Jawi. Bukan Arab.
Yuran bulanan hanya RM50 sahaja. Kelas 4 kali sebulan. Setiap hari Jumaat 8.30 malam. Kalau belajar 3 kitab ni, dah lepas fardu ain lah. Ya betul. Kalau dah khatam, insya-Allah lepas. Okey. Tu dia. Boleh tekan dekat beg kuning. Tekan dekat beg kuning untuk pendaftaran. Nanti saya akan masukkan tuan-tuan cik puan dekat dalam grup kelas. Betul lah, grup kelas lah. Grup kelas. Okey. Betul, kadang-kadang kita jawab soalan juga daripada pelajar-pelajar. Kan? Okey, kelas untuk online guna Google Meet. Boleh sebut tak? Boleh Google Meet bukan media sosial. Boleh. Kelas yang bersemuka dekat, kalau yang bersemuka kita buat dekat Madrasah Ummu Warakah, dekat Lurah Kempas. Berbeza hanya yuran bulanan sahaja. Okey. Itu dia. Untuk online kita buat guna Google Meet. Jangan risau, tak kisah tuan-tuan cik puan di mana sahaja berada, selagi mana ada internet boleh join. Ada sediakan video, ada sedia video rakaman. Kita akan simpan video rakaman. Kalau beli kitab ni automatik dah, kalau tuan-tuan cik puan tekan beg kuning, itu dah dikira pendaftaran. Kalau tuan-tuan cik puan tekan dekat beg kuning, itulah pendaftaran. Ustaz, kalau tak baca Jawi macam mana? Kalau tak boleh baca Jawi, jangan risau. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Sebab apa? InsyaAllah, siapa yang belajar kaedah yang kami berikan, confirm. Saya boleh jamin lah. 2 bulan, 3 bulan, tuan-tuan cik puan dah pandai bahasa Jawi. Dah pandai baca Jawi. Dah pandai baca Jawi. InsyaAllah. Kan? Ni kita bukan reka cerita. Tapi memang pelajar kami memang dah ada. Belajar tak reti bahasa Jawi. Tapi lepas belajar, Alhamdulillah. 2 bulan dah pandai baca bahasa Jawi. Bahasa Jawi tak susah tuan-tuan cik puan. Sebab apa? Dia pun bahasa Melayu. Cumanya Jawi. Tulisan Jawi. Ada aliran tarikat ke? Tak ada. Kita tak ada. Kita nak lepas fardu ain je. Minta maaf siapa yang saya invite tu, jangan accept. Minta maaf. Kita tarikat tu tak ada. Kita tu nanti lah, cerita nanti. Setakat ni kita memang tak ajarkan pelajar-pelajar kami tarikat lah. Okey. Dah Ustaz, alhamdulillah dah. Tak apa, terima kasih. Siapa yang dah daftar, nanti insya-Allah saya akan masukkan dalam grup kelas. Okey. Ingat, kita belajar tiga-tiga ni tuan-tuan cik puan. Kita belajar kaedah ilmu yang betul. Maksud saya, ustaz ada aliran tarikat ke? Tak ada. Saya tak ambil. Saya tak ambil mana-mana tarikat. Join-join kadang-kadang ada lah, macam Asmaul Husna ke, kan? Apa tu, wirid-wirid ke, haujakan. Tu kadang-kadang kenapa tak ambil? Saya nak lepaskan fardu ain dulu. Itu masuk fardu kifayah. Fardu kifayah tak ambil pun tak apa lagi. Tapi kita nak lepaskan fardu ain dulu. Saya fardu ain pun sedang belajar tuan-tuan cik puan. Okey, tu dia. Wajib ada guru. Betul. Kita memang ada guru. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Kami tak akan ajar tuan-tuan cik puan baca kitab faham sendiri. Tak. Sambil belajar boleh ambil. Yelah, tapi saya tak nak ambil. Gitu je. Tapi saya tak nak ambil. InsyaAllah lah. Tengoklah macam mana. Okey. Tu dia. Jadi insyaAllah tuan-tuan cik puan. Macam mana cara nak masuk kelas? Tekan dekat beg kuning. Tekan beg kuning tu dah pendaftaran. Okey. Okey, tekan dekat beg kuning tu, itu dah kira pendaftaran. Nanti saya akan masukkan tuan-tuan cik puan dekat dalam grup kelas. Jangan risau. Minta tolong follow dulu. Follow, share dan tap-tap like. Share banyak-banyak. Okey. Betul. Faham diri habis lah. Walaupun benda tu betul, tapi kalau faham salah, bahaya. Okey. Jadi terima kasih tuan-tuan cik puan. Siapa yang dah mendaftar, terima kasih sangat-sangat.
Kan? Moga-moga kita semua terlepas daripada golongan yang muqallid. Just back kena tekan lah, kena check out lah. Kalau tekan back kuning saja macam mana nak beli? Dia kena beli. Okey. Betul, Syekh Abdul Samad Falimbani. Okey, ni kitab, inilah kitab dia. Kitab Syekh Abdul Samad ni. Kitab Hidayatus Salikin. Ini ringkasan daripada kitab Siyarus Salikin. Ni kitab besar dia, kan? Ni kitab ni dia ada 4 jilid. Dia ada 4 jilid, lepas tu dia ulama yang sama dia ringkaskan lagi jadi kitab Hidayatus Salikin. Tapi pun Hidayatus Salikin pun tebal juga ni. Lebih kurang dalam 300 muka surat. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Paling-paling ni 40 tahun lah. 40 tahun confirm lah. Okey. Jadi insyaAllah tuan-tuan cik puan, itu sahaja daripada saya. Terima kasih siapa yang dah mendaftar. Kita jumpa pada kelas hari Jumaat malam nanti, kan? Jadi minta maaf kalau ada terkurang. Okey. Okey. Kalau ada terkurang minta maaf lah. Okey. Tasawuf tanpa tarikat tak lengkap. Tanpa tarikat tak lengkap. Tak apalah. Setakat ni saya tak ada belajar lagi. Kalau tak ambil tarikat tak lepas fardu ain. Yang saya belajar memang ambil tasawuf, settle fardu ain. Belajar tasawuf, settle fardu ain. Tarikat itu masuk pada fardu kifayah. Dia memang dalam tasawuf itu, tapi pada bahagian fardu kifayah. Esok petang tak ada ke? Esok cuti. Okay, InsyaAllah tengoklah macam mana. Kalau saya ada kesempatan, saya cuba buat live. Okay, tu dia. Okay, tutup. Jangan. So tu tuan-tuan cik puan, dalam pengajian ilmu, ingat tuan-tuan cik puan, belajar kita bukan nak banyak tuan-tuan cik puan, tapi kita nak beramal dengan tepat. Biar belajar sikit tapi benda tu betul. Jangan belajar banyak tapi benda tu tak penting. Itu yang merugikan. Ilmu tak salah, tapi yang salah kaedah kita mempelajari ilmu, itu salah. Kita tak mengikut prosedur ilmu yang sebenar, kan? Maka perkara tu bersalahan lah. Dalam adab pembelajaran, adab mengaji, adab belajar ilmu. Baik. Betul, ngaji biar ikut step by step. Daripada satu anak tangga ke satu anak tangga. Jadi insyaAllah tuan-tuan cik puan, kita bertemu kembali pada live yang akan datang. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Jangan lupa follow. Follow jangan lupa.